Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Perkongsian hari ini agak sedikit kontroversi, tapi ini bukanlah perkongsian untuk menimbulkan provokasi. Ini adalah satu perkongsian yang menarik dan bermanfaat untuk kita ambil tahu. Daripada kes Singapura mahu mengambil pulau kita, sehinggalah kes Filipina mahu mengambil negeri di dalam Malaysia. Itu adalah perkongsian pada hari ini. Ini adalah kawasan-kawasan negara yang menjadi rebutan negara lain. Pulau Batu Putih, Malaysia versus Singapura. Ada 3 kawasan yang menjadi perebutan di antara Malaysia dan Singapura dan semuanya terletak di sempadan negara. Ini termasuklah Batuan Tengah, Tubir Selatan dan yang paling terkenal sekali ialah Pulau Batu Putih, juga dikenali sebagai Pedra Branca. Pulau Batu Putih terletak di Selat Singapura menghadap ke Laut Cina Selatan. Ini bukanlah kawasan pulau yang besar, ia hanyalah sebuah kawasan berbatu yang mempunyai keluasan sebesar padang bola sepak. Kalau mengikut jarak, Pulau Batu Putih lebih dekat dengan Malaysia, hanya 14.3 km jauh, manakala 46 km jauh dari Singapura. Semuanya bermula pada 2 Ogos 1824 melalui perjanjian Inggeris-Belanda, bila Kesultanan Johor menyerahkan Singapura dan pulau-pulau di sekitarnya kepada British. Tapi penyerahan ini tidak termasuk Pulau Batu Putih. Pada tahun 1844, British hanya dibenarkan untuk mendirikan dan menguruskan rumah api sahaja. Ini untuk memantau pergerakan kapal laut yang keluar masuk dari Singapura. Walaupun begitu, Singapura berkeras yang mereka telah pun menguasai pulau tersebut sejak tahun 1840-an lagi tanpa sebarang tentangan dari Malaysia. Tambahan lagi, sebuah surat yang diutuskan oleh pemangku setiausaha Kerajaan Negeri Johor pada waktu itu pada tahun 1953 menyatakan yang Johor government does not claim ownership of Pedra Branca. Bermaksud Kerajaan Johor tidak menuntut pemilikan terhadap Pulau Batu Putih. Dengan fakta ini, Singapura tegas menyatakan yang Pulau Batu Putih ialah sebahagian dari Singapura. Untuk mengelakkan pertelingkahan di antara negara dan di atas semangat setia kawan, kedua-dua negara membawa isu ini ke Mahkamah Antarabangsa di mana pemilikan Pulau Batu Putih diberikan kepada Singapura sementara Batuan Tengah dan Tubir Selatan diberikan kepada Malaysia. Kawasan seterusnya ialah perairan Malaysia di Laut Cina Selatan, Malaysia versus China. Ini pula ialah tuntutan negara China terhadap negara-negara di Asia Tenggara, termasuklah Malaysia. Definisi tamak inilah yang terbaik menggambarkan sikap China terhadap kawasan Laut Cina Selatan. Walaupun mempunyai ayat China di dalam South China Sea, tidak semestinya kawasan lautan itu milik mereka. Semuanya bermula pada 1935 bila kerajaan China menerbitkan satu peta menunjukkan 90% kawasan Laut Cina Selatan adalah milik mereka. Ini termasuklah kawasan Kepulauan Parcel, Spratly, Zongsha dan Pratas. Mereka juga mengaku yang kawasan ini sudah menjadi milik mereka sejak 2000 tahun yang lalu. 2 garis kemudian dibuang meninggalkan 9 garisan pada hari ini. Namun begitu pada tahun 2013, 1 garisan ditambah memasukkan Taiwan. Ini juga mendapat tentangan daripada Taiwan. Motif utama mereka ialah untuk menguasai ekonomi di kawasan lautan ini yang memberikan mereka pulangan trilion dolar selain mendirikan pangkalan tentera mereka di situ. Pada tahun 2016, Mahkamah Tribunal di bawah United Nations Convention of the Law of the Sea telah menafikan tuntutan China. Tapi keputusan ini ditolak oleh China. Untuk bertahun-tahun seterusnya, China masih lagi berdegil dan tetap menguasai kawasan lautan tersebut. Mereka juga cuba untuk menyebarkan propaganda ini melalui media termasuklah filem animasi Abominable yang memaparkan peta Nine Dash Line ini. Sekitar tahun 2019 sehingga tahun 2020, konflik ini dikemuncak bila kapal perang China kelihatan berkeliaran di Laut Cina Selatan, memaksa negara-negara lain juga membuat persiapan kalau perang boleh tercetus. Sehingga hari ini, isu ini masih belum diselesaikan. China masih berdegil dan berkeras. Mereka berada di situ secara haram. Kawasan seterusnya ialah Pulau Ligitan dan Sipadan.
Malaysia versus Indonesia. Hari ini kita kenal Pulau Sipadan yang terletak di tenggara Sabah ini sebagai antara destinasi pelancongan terkenal di seluruh dunia. Tapi tahukah anda yang pulau ini menjadi rebutan Indonesia sejak lewat 1960-an lagi? Semuanya bermula pada tahun 1969 bila persoalan tentang siapa pemilik pulau ini timbul. Krisis di antara dua negara ini dikemuncak bila Indonesia tidak berpuas hati bila Malaysia mendirikan pusat pelancongan di pulau tersebut. Menurut Indonesia, Malaysia berjanji mahu berbincang tentang hak pemilikan Pulau Sipadan, tetapi Malaysia menafikan perkara tersebut dan berkeras pulau itu memang sah milik Malaysia. Apa tidaknya, kalau melihat jarak Pulau Sipadan, ia lebih dekat dengan Malaysia, iaitu hanya lebih kurang 20 km dari kawasan terdekat iaitu Semporna. Manakala jarak Sipadan adalah lebih kurang 50 km dari kawasan terdekat di Indonesia, iaitu Kalimantan. Kedua-dua negara ini kemudian memutuskan untuk membawa isu ini ke Mahkamah Antarabangsa pada tahun 2002, di mana Mahkamah memutuskan yang Pulau Sipadan ialah milik Malaysia. Sementara Pulau Ligitan pula, sebuah pulau yang terletak bersebelahan, juga sah sebagai milik Malaysia. Kawasan yang terakhir menjadi rebutan negara lain ialah Sabah. Malaysia versus Filipina. Tidak perlu penjelasan lagi, setiap tahun mesti hangat isu Filipina, lebih tepat lagi Kesultanan Sulu menuntut Sabah. Waris Sultan Sulu yang percaya Kesultanan Sulu mempunyai hak terhadap tanah Sabah mahukan sebahagian dari Sabah. Walhal pemilik asal Sabah bukanlah Sultan Sulu tetapi Sultan Brunei dan pemilikan Sultan Sulu terhadap Sabah diragui. Kalaupun ia milik Sultan Sulu, sejarah membuktikan yang Sultan Sulu telah memberikan Sabah kepada pihak British sebanyak 2 kali. Satu pada tahun 1978, satu lagi pada tahun 1903. Setelah British berundur dari Sabah, rakyat Sabah memilih untuk menyertai Malaysia. Ketaksuban waris Sultan Sulu untuk memiliki tanah yang bukan milik mereka ini menjadi semakin teruk bila mereka melancarkan serangan yang mencabuli hak kedaulatan Sabah dengan menyerang Kampung Tanduo di Lahad Datu pada tahun 2013 dahulu. Bila tahun demi tahun tuntutan mereka gagal, pada tahun 2017, mereka menuntut sebanyak 62.59 bilion dari Malaysia melalui sebuah mahkamah di Spanyol. Disebabkan Malaysia tidak hadir untuk mempertahankan diri, mahkamah menganugerahkan mereka aset Petronas negara yang terletak di Azerbaijan sebagai ganti rugi. Bila isu ini menjadi sebuah isu yang remeh untuk pemimpin Malaysia, ia menjadi satu perbualan hangat dan perjuangan untuk pemimpin di Filipina, di mana rata-rata mereka menyokong tuntutan waris Sultan Sulu terhadap Sabah. Hari ini kes ini masih lagi berjalan tanpa kabar berita dari kerajaan Malaysia tentang apa yang mereka akan lakukan. Rakyat tidak tahu apa yang akan berlaku. Fakta bonus, Pulau Sebatik. Pulau ini tidaklah menjadi perebutan tetapi telah dibahagikan. Mungkin pulau dengan demografi paling unik di negara kita iaitu Pulau Sebatik. Sebuah pulau yang terletak hanya 1 km dari daerah Tawau, Sabah. Apa tidaknya, kawasan utara pulau ini dimiliki Malaysia, sementara kawasan selatan dimiliki Indonesia. Sekarang kita berada di posisi Indonesia. Terus kita masuk ke dalam, ini wilayah Malaysia. Wow. Lihat sahaja peta ini, ia dipisahkan dengan sempadan di tengah-tengah. Pada tahun 1963, semasa isu konfrontasi Malaysia-Indonesia dikemuncak, disinilah antara kawasan yang berlaku pertempuran. Namun begitu, ramai rakyat Malaysia yang memilih untuk tinggal di kawasan terdekat, iaitu Tawau, berbanding di Pulau Sebatik. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah perkongsian kita pada hari ini. Semoga menarik dan bermanfaat. Pastikan anda like dan share. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook. Akan lebih banyak lagi episod menarik dan bermanfaat seperti ini pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-Kupi Go, menarik setiap hari.